Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan masalah ataupun mata pelajaran ibadah. Pada pembelajaran yang lepas kita telah pun mempelajari berkaitan dengan sunat ab'ad. Ketika kita sedang melakukan sembahyang, maka ada dua jenis sunat ketika kita sedang melakukan solat. Iaitulah yang pertama sunat hayat, yang kedua sunat ab'ad. Apa dia sunat hayat? Apa dia sunat ab'ad? Kedua-dua ni ini sunat. Cuma yang membezakan kategori tersendiri iaitulah sunat ab'ad. Sunatnya agak besar sedikit daripada sunat yang lain. Dalam arti kata yang lain, sunat ab'ad, pembelajaran yang lepas, apabila kita meninggalkan ataupun terlupa melakukan sunat ab'ad di dalam sembahyang, maka selepas daripada kita membaca tahiyat akhir, sebelum daripada kita memberi salam, disunatkan untuk kita sujud sahwi sebanyak 2 kali, dengan disunatkan kita membaca di dalam sujud tersebut subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian habis 2 kali sujud, baru kita bagi salam. Berbeza pula dengan kali ini, iaitulah sunat hayat. Kalau sunat ab'ad kita lakukan ataupun apabila kita melakukan sembahyang kita terlupa untuk lakukan sunat ab'ad, maka di hujungnya kita disunatkan melakukan sujud sahwi. Berbeza pula dengan sunat hayat. Sunat hayat ni sunat tu agak kecil sedikit jika nak dibandingkan dengan sunat ab'ad. Sehingga kan sesiapa yang meninggalkan melakukan perkara sunat hayat ini tidak pula disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa dia sunat-sunat hayat di dalam sembahyang? Sunat hayat ni terlalu banyak di dalam sembahyang. Berbanding dengan sunat ab'ad, hanya ada beberapa jumlah yang kecil. Adapun sunat hayat cukup-cukup banyak dalam sembahyang. Di antara sunat hayat yang kita nak mempelajari pada hari ini berpandukan buku teks Kafah Ibadah tahun 4 pada muka surat 35. Iaitu yang pertama, disunatkan mengangkat kedua-dua belah tangan pada beberapa keadaan. Perlu diketahui, hukum angkat tangan macam ni. Kita sembahyang ni angkat tangan ni. Hukum angkat kedua-dua belah tangan ini hukumnya sunat hayat. Apabila seseorang itu sembahyang tak angkat langsung tangan dia, sembahyang dia sah tak? Sah. Kerana kedua-dua tangan ini hukumnya hanya sunat sahaja. Angkat kedua-dua tangan ini, tangan ni menghala ke arah kiblat, disunatkan kita mengangkat kedua tangan kita, iaitu lebih kurang ibu jari kita ni lebih kurang lah. Lebih kurang cuping telinga kita macam ni. Walaupun ulama ada banyak pandangan, ada yang kata berbagai cara, ada 2 ataupun 3 cara yang beza, maka untuk kita pembelajaran kafar ni cukup kita buat macam yang kebiasaan kita buat lah, lebih kurang bertentangan dengan telinga ataupun lebih kurang sikit. Baik, disunatkan mengangkat kedua tangan ini, sunat hayat hukumnya, pada 4 tempat. Ingat pelajar-pelajar, 4 tempat saja di dalam sembahyang angkat tangan. Waktu kita nak sujud, perlu tak? Allahu Akbar, nak turun sujud. Sujud kita tak angkat tangan. Semua pelajar tahulah. Cuma, ada 4 tempat. Yang pertama, iaitulah ketika takbiratul ihram. Ni kita nak takbiratul ihram ni sembahyang ni. Usalli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita angkat takbiratul ihram. Angkat takbir, melafazkan takbiratul ihram tu. Takbiratul ihram tu Allahu Akbar lah. Kita melafazkan Allahu Akbar yang mula-mula nak sembahyang takbiratul ihram tu, tak angkat tangan, hukum dia sembahyang kita sah. Kerana yang dikatakan takbiratul ihram tu adalah lafaz Allahu Akbar. Adapun mengangkat kedua belah tangan ni hukumnya sunat sahaja. Walaupun sunat, jangan tinggal lah sunat ni. Cuma 4 tempat yang disunatkan kita mengangkat tangan. Yang pertama apa dia, pelajar-pelajar sekalian? Iaitulah yang pertama, ketika kita mengangkat takbiratul ihram, maka pada waktu itu disunatkan mengangkat kedua belah tangan kita. Yang kedua, tempat yang kedua disunatkan untuk kita mengangkat kedua-dua belah tangan, iaitulah setiap kali kita nak rukuk. Nak rukuk, Allahu Akbar. Nak rukuk disunatkan kita mengangkat kedua belah tangan. Yang ketiga, setiap kali bangun daripada rukuk, yakni ketika iktidal.
Sami'allahu liman hamidah. Ketiga tempat ini disunatkan kita mengangkat kedua belah tangan. Adapun yang keempat, kebanyakan orang melakukan kesilapan. Kebanyakan orang, bahkan orang dewasa juga melakukan kesilapan ini. Apa dia? Yang keempat ni. Iaitulah kebiasaannya mereka keliru disunatkan mengangkat yang keempat ini pada waktu bila hanya bangun daripada tahiyat awal. Sebagai contoh, sembahyang subuh ada tahiyat awal ke tak? Sembahyang subuh 2 rakaat. Kita rukuk, kita sujud, kita duduk sujud kali yang kedua, lepas tu kita bangun rakaat yang kedua. Bangun rakaat yang kedua sembahyang subuh ni, tahiyat awal ke tak? Tak. Oleh kerana tidak duduk tahiyat awal, jangan kita Allahu Akbar. Jangan kita angkat tangan lah. Kerana disunatkan mengangkat tangan tempat yang terakhir apa dia? Ketika bangun daripada tahiyat awal sahaja. Duduk tahiyat awal, bangun. Sebagai contoh, sembahyang maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama tu, kita nak bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Terus letak tangan. Tak perlu. Tu rakaat pertama nak bangun rakaat kedua. Ada rakaat kedua nak bangun pada rakaat ketiga. Rakaat kedua tu kita duduk dah. Tahiyat awal, kita duduk. Oleh kerana kita duduk, maka rakaat kedua yang kita duduk tahiyat awal tadi nak bangun ke rakaat ketiga, disunatkan kita mengangkat kedua belah tangan kita. Ada rakaat ketiga nak bangun ke rakaat keempat sembahyang isyak. Rakaat ketiga tu kita duduk tahiyat awal tak? Tak. Maka tak sunat. Jangan duk angkat kedua-dua belah tangan ni. Beza orang mengaji, orang belajar dengan orang tak belajar. Di luar sana ramai orang sembahyang, mereka duk angkat tangan ikut tempat. Ikut 4-4 rakaat, 4-4 kali lah duk angkat tangan. Sedangkan bangun daripada sujud ni, nak ke rakaat, berdiri ke rakaat seterusnya itu, disunatkan mengangkat kedua belah tangan ketika bangun daripada duduk tahiyat awal sahaja. Bangun daripada tahiyat awal, sunat angkat tangan. Baik, tak apa. Yang kedua disunatkan kita untuk melakukan sunat hayat tersebut, iaitulah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lepas kita angkat tangan tu, sunat kita letak tangan kanan atas tangan kiri. Kemudian kita letak di bawah dada kita, di atas pusat kita. Agak-agak lah. Dada kita dekat mana? Contoh ni dada, yang ni pusat. Agak-agak lah. Tengah-tengah di antara dada dan pusat. Baik. Letak tangan kanan atas tangan kiri. Kita letak berbetulan bawah dada, atas daripada pusat. Sunat hayat yang ketiga, iaitulah membaca doa iftitah. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Sampai habislah. Kemudian sunat hayat yang keempat, kita disunatkan membaca ta'awuz. Apa dia ta'awuz? Iaitulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sunat hayat seterusnya, kita mengucapkan amin selepas daripada membaca suratul Fatihah. Dallin. Amin. Sunat kita baca. Sunat hayat seterusnya, kita membaca surah-surah pilihan yang kita rasa kita hafal pada selepas daripada kita membaca surah Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sebagai contoh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang apa-apa ni, rakaat pertama lepas baca Fatihah, sunat kita baca surah. Rakaat kedua lepas kita baca surah Fatihah, sunat kita baca apa-apa surah yang kita hafal. Itu sunat hayat. Adapun sunat hayat seterusnya, membaca tasbih ketika rukuk dan ketika sujud. Kita rukuk, sunat. Rukuk tu wajib. Allahu Akbar. Rukuk tu wajib. Baca ketika rukuk tu sunat. Maka sunat kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ataupun Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ketika rukuk sunat kita baca tasbih. Ketika sujud juga kita sunat baca tasbih. Dan sunat hayat yang terakhir, iaitulah memberi salam yang kedua. Kalau kita bagi salam yang pertama, wajib. Salam yang kedua adalah sunat sahaja. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini dapatlah memberi faham kepada semua. Sunat hayat, beberapa perkara yang kita ketahui dan kita pelajari, insya-Allah.